Pemahaman tentang teori kewujudan. Teori kewujudan merupakan satu pendekatan falsafah. Teori ini merupakan gabungan daripada dua terapi, iaitu terapi psikoanalitik dan juga terapi tingkah laku. Teori ini tidak menekankan kepada mana-mana teknik, tetapi ianya menekankan kepada pemahaman mana menjadi seorang manusia. Menurut Corey 2004, teori kewujudan ini muncul daripada sekumpulan pergerakan, justru ianya tidak berasaskan kepada mana-mana tokoh. Teori kewujudan ini diciptakan bertujuan untuk mendorong klien membuat refleksi terhadap kehidupan, mengenali dan alternatif yang ada. Klien boleh mula bergerak membentuk corak kehidupan setelah mereka membuat keputusan. Klien digalakkan meneroka sewujudannya dan membuat pilihan sendiri. Bagi objektif pula, di akhir bab ini, pelajar akan memahami bagaimana untuk memahami manusia dan masalah yang dihadapi dari perspektif kewujudan. Seterusnya, memahami bagaimana aplikasi kewujudan itu dapat digunakan dalam pendekatan kaunseling. Akhir sekali, pelajar juga akan memahami bagaimana pendekatan kewujudan boleh diaplikasikan dalam setting silang budaya. Pengasas teori yang pertama adalah Rollo May. Rollo May merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik. Semasa kehidupannya, beliau mempunyai hubungan yang tidak erat bersama keluarga dan telah membayangkan rumah adalah tidak membahagiakan. Rollo May berminat dalam psikoanalisis setelah mendaftarkan diri dalam seminar yang dikendalikan oleh Alfred Adler. Bagi Rollo May, tumpuan terhadap apa yang dialami oleh manusia adalah seperti pengiktirafan, urusan kuasa, penggunaan kebebasan dan tanggungjawab. Bagi Rollo May, cabaran sebenar adalah berupaya dalam dunia di mana individu bersendirian dan menghadapi maut. Rollo May juga merupakan ahli terapi yang membantu individu mencari jalan menyumbang kepada kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Seterusnya, Rollo May merupakan pengasas kepada buku The Meaning of Anxiety dan merupakan buku yang paling laris pada waktu itu. Beliau juga telah menulis dua buah buku lain iaitu Love and Will pada tahun 1969 dan The Courage to Create pada tahun 1975. Rollo May juga merupakan tokoh utama dalam pendekatan humanistik dan jurucakap Amerika yang berhubung pemikiran eksistensial Eropah. Pengasas teori yang kedua adalah Viktor Frankl, di mana Viktor merupakan pelajar kepada Sigmund Freud, tetapi beliau lebih kepada teori kewujudan berbanding teori psikoanalisis. Teorinya telah diuji melalui tragedi dalam kehidupannya. Kehidupannya adalah apa yang disokong oleh teorinya. Semasa beliau hidup, beliau pernah menjadi banduan pada Perang Dunia Kedua di mana anak, isteri dan ibu bapanya telah meninggal dunia. Viktor juga pernah menerbitkan Man Searching for Meaning pada tahun 1962 dan The Willing to Meaning pada tahun 1969. Menurut Viktor, dalam semua situasi, manusia ada pilihan walaupun dalam keadaan yang dahsyat di mana individu masih mempunyai ketenangan fikiran dan kebebasan rohani. Menurut Viktor juga, intipati kehidupan adalah mencari erti dan tujuan kehidupan. Baginya, erti hidup dapat ditemui melalui tindakan dan amalan dengan mengalami nilai seperti cinta dan kejayaan dalam kerja dan melalui penderitaan. Pandangan teori terhadap kejadian manusia yang pertama adalah individu mempunyai berkeupayaan untuk mengenali diri dan sedar tentang kewujudannya. Yang kedua, manusia mempunyai kebebasan untuk digunakan dalam kehidupan dan ada rasa tanggungjawab dalam membuat keputusan. Yang ketiga, manusia bersedia untuk meneroka dan mengenali makna kewujudan, nilai-nilai tujuan hidup dan matlamat yang ingin dicapai. Dan yang keempat, manusia mengetahui dan merasai apa itu kematian. Pandangan yang kelima adalah manusia boleh mengalami kerisauan pada bila-bila masa sahaja jika ada perkara yang mendatangkan kerisauan atau kegelisahan kepada mereka. Yang keenam, manusia ada keberanian untuk bersendirian jika mereka berbuat demikian. Dan pandangan teori terhadap manusia yang terakhir adalah manusia sedar bahawa mereka boleh berkembang di mana setiap manusia mempunyai potensi untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotron Nada binti Muhammad Khadafi, bernombor matrik 273670.
Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai andaian asas dan prinsip teori. Okey, menurut teori kewujudan, terdapat 6 andaian yang disebutkan dalam terapi ini. Antaranya adalah yang pertama, kebolehan untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua, kebebasan dan tanggungjawab. Yang ketiga, berjuang untuk mencapai identiti dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, mencari pengertian hidup. Yang kelima, kesedaran tentang kematian dan ketidakwujudan. Dan yang keenam ialah keaslian. Jadi, saya akan menghuraikan satu persatu mengenai 6 andaian yang disebutkan dalam terapi kewujudan ini. Okey, yang pertama ialah kebolehan untuk mengenali diri sendiri. Okey, jadi manusia mempunyai satu gambaran atau pandangan terhadap diri sendiri. Jadi gambaran ini yang disebut sebagai konsep kendiri atau imej kendiri. Ia merangkumi gambaran tentang rupa paras, kesihatan fizikal dan kebolehan, kelemahan dan tingkah laku kita. Jadi konsep kendiri ini boleh diartikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri, sama ada secara positif atau negatif. Jadi ianya berkait rapat dengan perasaan kita terhadap kebolehan kita, perkara yang berlaku pada diri kita dan perkara yang akan berlaku kepada diri kita. Okey, andaian bahawa manusia berupaya mengenali diri sendiri adalah memahami bahawa diri sendiri berupaya untuk memilih tingkah laku tertentu atau tidak bertingkah laku dengan tingkah laku yang tertentu. Ini bermakna bahawa manusia menyedari bahawa hala tuju mereka terletak pada diri mereka sendiri. Yang kedua adalah mengenai kebebasan dan tanggungjawab. Okey, jadi kebebasan dapat difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Ia bermaksud manusia bebas memilih dan membuat pilihan daripada pelbagai alternatif yang ada untuk tujuan membentuk hidup mereka. Okey, walaupun terdapat batasan dan sekatan dalam kehidupan kita, kita masih mempunyai kebebasan untuk memilih sikap dan tindakan. Okey, jadi kebebasan semula jadi ini merupakan hak bagi setiap manusia dan perlu digunakan dengan sebaiknya. Okey, jadi di samping itu, tanggungjawab adalah kewajipan yang menanggung segala sesuatu. Okey, sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab. Kita juga bertanggungjawab membuat pilihan-pilihan yang mampu membina diri kita. Okey, pada hakikatnya, manusia hidup untuk memikul pelbagai tanggungjawab. Lazimnya, manusia akan sentiasa risau dan bimbang sekiranya tidak dapat menjalankan tanggungjawab. Okey, selain tanggungjawab untuk diri sendiri, kita mempunyai tanggungjawab kepada Tuhan dan juga sesama manusia. Sekiranya tanggungjawab ini tidak dapat ditunaikan, maka seseorang itu akan sentiasa berada dalam kerisauan. Seterusnya, yang ketiga adalah mengenai berjuang untuk mencapai identiti dan hubungan dengan orang lain. Okey, jadi setiap manusia pasti ingin mencapai kesempurnaan kendiri. Jadi dalam masa yang sama, mereka juga ingin berhubungan dengan orang lain. Okey, kesempurnaan kendiri adalah penting dan manusia akan berusaha untuk mendapatkannya kerana ia membentuk identiti diri. Ia bukan suatu proses yang mudah untuk dicapai. Selain itu, berhubungan dengan orang lain juga penting untuk manusia agar mereka tidak kesunyian dan rasa tersisih. Sekiranya manusia tidak belajar untuk berhubungan dengan orang lain, maka mereka akan gagal untuk membina hubungan dengan orang lain. Seterusnya, yang keempat adalah mengenai mencari pengertian hidup. Okey, manusia akan sentiasa bertanya kepada diri sendiri mengenai tujuan mereka hidup di dunia ini. Okey, antara soalan yang sering ditanya adalah seperti, apakah matlamat hidup aku? Kenapa hidup aku seperti ini? Dan lain-lain lagi. Okey, manusia juga akan keliru mengenai apa yang diperlukan oleh mereka dalam hidup dan kebiasaannya ketidakpuasan hati akan timbul dalam hidup mereka. Okey, jadi bagi konteks mencari pengertian hidup ini, Frank telah memperkenalkan existential vacuum, iaitu bermaksud kepada perasaan kosong mengenai makna kehidupan. Okey, jadi oleh itu manusia perlu bertanggungjawab untuk mencorakkan makna kehidupannya sendiri.
Sebagai manusia, mereka perlu tabah mengharungi ujian hidup dan tahu apa yang diinginkan dalam hidup mereka. Okey, jadi hidup manusia ini tidak akan bermakna sekiranya mereka tidak berusaha untuk mencari makna kehidupan tersebut. Yang kelima adalah mengenai kesedaran tentang kematian dan ketidakwujudan. Okey, jadi kematian merupakan suatu realiti kehidupan yang pasti akan manusia hadapi. Jadi sudah menjadi lumrah bagi setiap yang hidup, pasti akan merasai mati. Okey, pada hakikatnya, ramai manusia takut menghadapi saat-saat kematian. Bagi orang yang kuat pegangan agama, mereka akan faham mengenai konsep kematian dan membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Namun, lain pula bagi orang yang jahil dalam agama, mereka akan berada dalam situasi yang cemas dan cuba lari dari kematian. Jadi mereka akan sering bertanya, bagaimanakah kehidupan selepas mati, bagaimanakah keadaan keluarganya selepas dia mati dan lain-lain persoalan lagi. Okey, jadi kesedaran tentang kematian akan menjadikan manusia itu lebih baik dalam kehidupannya. Hal ini kerana kehidupan dan kematian adalah saling bergantungan dan manusia yang takut akan mati sebenarnya mereka takut kepada kehidupan. Okey, dan yang terakhir adalah mengenai keaslian. Okey, jadi kesempurnaan kendiri adalah suatu konsep yang mempengaruhi personaliti seseorang individu. Salah satu konsep kendiri yang sering diperbahaskan adalah mengenai teori konsep kendiri Maslow. Okey, jadi Maslow menyatakan seseorang individu akan cenderung untuk membuat penilaian terhadap dirinya berdasarkan tanggapan dan layanan orang sekeliling terhadap dirinya. Jadi individu ini akan lebih berkeyakinan terhadap dirinya sendiri jika tanggapan dan layanan orang sekeliling terhadap dirinya adalah baik dan positif. Okey, jadi melalui keadaan ini, suatu konsep kendiri akan terbina, iaitu penilaian tentang diri sendiri yang akan mempengaruhi sikap, proses sosialisasi dan juga personaliti individu. Dengan itu, ia akan memudahkan proses mencapai matlamat dan impian seseorang dalam kehidupannya. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bagi matlamat terapi pula, berdasarkan perkara yang telah dijelaskan sebelum ini, dapat kami simpulkan bahawa pendekatan terapi kewujudan ini sangat menekankan tentang aspek kepentingan kesejahteraan hidup manusia. Manusia haruslah menghargai dan memahami kehidupan dan dirinya sendiri. Justru, matlamat terapi kewujudan ini adalah bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai kesempurnaan melalui keaslian dalam menjalani kehidupan. Orientasi terapi kewujudan ini melihat bahawa manusia tidak boleh lari daripada tanggungjawab dan kebebasan untuk memilih. Klien dalam terapi ini akan dibantu untuk berhadapan dengan kebimbangan dan menjalani kehidupan dengan lebih kreatif. Klien juga dapat mengenal pasti cara hidup dalam keadaan betul dan sempurna. Dentas 1990 menggariskan 3 matlamat terapi kewujudan di mana terapi ini adalah bertujuan untuk membantu klien dalam memahami dan menyedari bahawa anda yang mereka sendiri tidak sepenuhnya hadir dalam proses terapi. Ini bermakna mereka telah membataskan pilihan mereka di luar proses terapi. Selain itu, terapi ini juga adalah bertujuan untuk membantu klien berhadapan dengan kebimbangan yang tidak berasas yang selama ini cuba dijauhi. Matlamat akhir terapi ini juga ialah untuk membantu klien mendefinisikan semula diri dan dunia mereka dengan cara yang lebih berkesan. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan keaslian dalam diri klien sendiri tanpa berpura-pura dan bertindak mengikut kemampuannya. Seterusnya, saya akan proceed untuk peranan kaunselor bagi teori kewujudan ini. Peranan kaunselor yang pertama ialah menolong klien untuk memahami diri sendiri kerana ianya dapat membantu klien di dalam proses untuk memahami peranan serta tanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Sebagai contoh, terdapat segelintir klien yang suka menyalahkan orang lain serta keadaan tertentu yang mana ianya memperlihatkan diri klien itu sendiri yang agak bermasalah. Justru, seorang kaunselor sememangnya perlu menolong klien untuk memperoleh kebijaksanaan diri iaitu dengan meneroka bagaimana seseorang individu lain atau keadaan tertentu telah dikatakan sebagai elemen yang menyebabkan seorang klien itu bermasalah di mana kaunselor perlu bertindak membantu klien untuk mengenali masalahnya dengan lebih mendalam serta mencari alternatif untuk membuat pilihan yang baik di dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Sebagai contoh, seorang kaunselor akan bertanya kepada klien tersebut berkaitan dengan apa yang klien telah lakukan sehingga mendorong wujudnya masalah tersebut, iaitu menggunakan konsep-konsep utama teori kaunseling bagi membantu klien menganalisis masalah mereka. Kemudian, seorang kaunselor juga memainkan peranan penting dalam membantu klien mereka untuk mensintesis masalah yang dihadapi. Contohnya, kaunselor akan bertanya lagi dengan soalan lain seperti adakah terdapat pilihan lain yang boleh dilakukan serta apakah terdapat sumber atau nilai tambah yang ada pada diri klien yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah yang berlaku. Di samping itu, kaunselor bertanggungjawab untuk mengenali klien dengan lebih dekat kerana klien yang datang menghadiri sesi kaunseling membawa dunia subjektif yang berbeza dengan diri kaunselor, dan kaunselor perlu terima klien seadanya, iaitu penerimaan tanpa syarat. Selain itu, kaunselor juga mendorong klien yang tersekat di dalam masalah mereka untuk melakukan perubahan di mana seorang klien akan ditolong dan dipandu di dalam proses untuk membuat konfrontasi terhadap diri serta menolong kaunselor untuk menjelajah kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup klien. Bagi proses terapi pula, proses terapi merupakan suatu proses pembelajaran untuk membantu individu yang memerlukan pertolongan di dalam memahami situasi sekeliling dengan lebih jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana klien yang datang untuk berjumpa dengan kaunselor majoritinya adalah klien yang sering kecewa, putus asa serta tidak tahu jalan penyelesaian bagaimana untuk mengubah dirinya. Justru, klien yang berada di bawah kelelaan terapi kewujudan ini akan diberi galakan menjalani proses pemahaman terhadap pengalaman subjektif yang mendorong mereka menjadi individu yang bermasalah. Selain itu, klien juga dicabar untuk menjalani proses bertanggungjawab terhadap segala pilihan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka. Kemudian, setelah klien faham dan mempunyai rasa tanggungjawab serta bersiap sedia untuk memikul tanggungjawab tersebut, proses seterusnya adalah klien akan diberi bimbingan untuk bertindak ke atas diri mereka pula. Sewaktu menjalani proses terapi, klien perlu mengaktifkan diri serta kena pasti apakah yang dimaksudkan dengan tekanan, bimbingan serta rasa bersalah yang menjala dalam diri mereka. Maka, impak dari terapi kewujudan ini ialah menolong klien untuk mewujudkan perspektif baru tentang diri mereka sendiri serta mencari kekuatan diri yang boleh digunakan untuk memperoleh impak positif seperti mana yang diinginkan. Assalamualaikum buat Dr. Rusli. Nama saya Nofara Atirah binti Praki dengan nombor matrik 272804. So, antara teknik-teknik dalam teori kewujudan ini adalah dialog Sokratik. Teknik ini lebih bertujuan untuk membantu klien dalam meningkatkan kesedaran sehingga seseorang klien tersebut dapat celik akal. Hal ini berfungsi apabila seseorang kaunselor tersebut menunjukkan beberapa soalan berpandukan kepada kliennya. Ini dapat membantu klien untuk mencapai matlamatnya dan memahami masalah yang dihadapinya serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Setelah menggunakan teknik ini, sebagai contoh situasi dalam sesi kaunseling adalah di mana kaunselor mengajukan soalan seperti bagaimana kamu melihat diri kamu 3 tahun akan datang. Dengan mengajukan soalan seperti ini, kaunselor dapat memimpin klien untuk berfikir mengenai matlamat yang diingininya yang tersekat kerana masalah yang dihadapinya tersebut. Selain itu, teknik yang seterusnya yang wujud dalam teori ini iaitu Being in the World. May pada tahun 1958 mengatakan bahawa teknik ini menekankan bahawa begitu penting untuk seseorang klien memahami terhadap dunia klien secara objektif ataupun subjektif. Kaunselor perlu memahami tema yang ada dalam hidup klien yang merangkumi 3 keadaan, iaitu berada di dalam dunia fizikal, berada di dunia hubungan interpersonal dan berada di dunia personal dan psikologi. Di setiap sesi kaunseling yang menggunakan teori ini dan cuba mengaplikasikan teknik ini, perlulah kaunselor dan klien saling meneroka interaksi antara 3 keadaan ini kerana ketiga-tiga keadaan ini memerlukan perhatian yang perlu diteroka. Hal ini penting untuk dititikberatkan ketiga-tiga dunia ini kerana dengan mengabaikan salah satu dunia ini menjadikan ianya tidak seimbang dalam diri seseorang manusia tersebut.
Teknik yang terakhir yang terdapat di dalam teori kewujudan ini adalah logoterapi. Teknik ini menekankan keinginan untuk mencari pengertian hidup. Teknik ini mendidik klien untuk berpegang kepada 3 asas yang harus diikuti, iaitu hidup mempunyai makna dan pengertian dalam keadaan apa sekalipun, termasuk hidup yang dianggap bercelaru. Motivasi utama manusia dalam kehidupan ini ialah mencari pengertian hidup, dan yang terakhir ialah manusia mempunyai kebebasan untuk mencari pengertian dalam apa yang dilakukan, dialami atau dalam menegakkan pendirian apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar yang tidak boleh diubah. Sebagai contoh, dalam kes klien yang mengalami masalah depresi dalam kehidupannya sehingga tidak dapat menguruskan dirinya dengan baik. Konsep-konsep yang meliputi tema-tema seperti penciptaan makna dan kecemasan, kebebasan, kesedaran diri dan tanggungjawab. Penciptaan makna dan kebebasan ini, kita sering menghadapi masalah dunia yang tidak boleh dielakkan. Hal ini bermakna kita sebagai manusia harus mengharungi dengan pelbagai kemungkinan dalam kehidupan, dan kita tidak dapat mengelakkan diri dan terpaksa menerimanya. Perkara ini berkait rapat dengan takdir atau ketentuan Tuhan. Begitu juga sekiranya kita menemui perkara yang kita anggap tidak mempunyai sebarang makna untuk kehidupan kita, konteks makna berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Berkemungkinan satu perkara itu tidak bermakna bagi kita, tetapi ianya lebih bermakna bagi orang lain kerana individu mendefinisikan dirinya dari sudut pandangan dan situasi kehidupannya. Seterusnya, konsep kebebasan. Menurut Frankl pada tahun 1962, setiap situasi yang kita hadapi berkemungkinan tidak mempunyai makna, dan kita mula menyedari bahawa akan kebebasan semula jadi yang ada pada kita untuk memilih sikap terhadap situasi yang tertentu dan juga tindakan yang akan kita lakukan. Hal ini bermakna walaupun terdapat batasan atau sekatan dalam kehidupan kita, kita masih mempunyai kebebasan untuk memilih sikap dan tindakan. Yang seterusnya adalah kesedaran diri juga merupakan konsep teori kewujudan. Segala sekatan dan batasan ini bercorak biologi dan persekitaran ke atas kebebasan manusia. Malah batasan-batasan ini membuatkan manusia masih mempunyai pilihan-pilihan tertentu. Contohnya seperti batasan sikap malas, masalah kesihatan dan banyak lagi. Walaupun batasan-batasan seperti ini muncul, manusia dia mempunyai pelbagai alternatif untuk menyedarkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Yunus, bernama matrik 273653. Okey, saya akan meneruskan dengan topik yang ke-11, iaitu aplikasi teori dalam setting silang budaya. Dalam setting pelbagai budaya, terutamanya budaya klien yang berbeza dari budaya di mana teori kewujudan ini diasaskan, maka kaunselor dan ahli terapi haruslah memahami pendekatan ini dengan sebaiknya. Teori ini hanya menekankan tentang kewujudan manusia, maka sesuai bagi klien dari pelbagai latar belakang agama, budaya dan bangsa. Ia juga membantu semua budaya mencari makna dan harmoni dalam kehidupan kerana ia memberi fokus kepada isu-isu kehidupan yang mesti dihadapi seperti kesengsaraan dan kematian tanpa mengira sepadan budaya dengan melihat kepada faktor sosial dan budaya. Oleh yang demikian, kaunselor yang mengaplikasikan teori kewujudan ini haruslah menekankan tentang kewujudan agar klien memahami hakikat cabaran sebenar dalam hidupnya yang terjadi sama ada secara positif atau negatif. Saya akan teruskan dengan topik yang ke-12, iaitu kelebihan dan kelemahan teori. Okey, bagi kelebihan teori, yang pertama, ianya sesuai digunakan dalam kaunseling pelbagai budaya. Sebagai contoh, pengkritik pendekatan kewujudan seperti Von Trust dan rakan-rakannya berpendapat bahawa pendekatan ini sangat sesuai dalam kaunseling pelbagai budaya. Hal ini kerana konsep teori kewujudan itu sendiri yang menekankan pencarian pengertian dalam kehidupan adalah sesuatu yang boleh diterima dalam semua budaya di dunia. Hal ini dibuktikan lagi apabila manusia tanpa mengira latar belakang budaya akan melalui cabaran dan ujian dalam hidupnya yang menyebabkan emosi dan kehidupan mereka terhalang.
Yang kedua, tidak mempunyai teknik spesifik seperti pendekatan yang lain. Hal ini kerana klien akan dibantu dan dibimbing untuk memahami pengertian hidupnya dan apakah tujuan hidupnya yang akan dipengaruhi oleh budaya klien itu sendiri. Yang ketiga, klien dibantu untuk mengenal pasti batasan budaya dan menyedari mereka berhak mencari kebebasan. Tetapi kebebasan tersebut perlu termasuk dalam ruang lingkup budaya mereka sendiri. Teruskan dengan kelemahan teori. Yang pertama, teori kewujudan dilihat sangat menekankan sifat individualistik dan mengabaikan faktor sosial. Hal ini dilihat dari perspektif kaunselor itu sendiri yang berpegang kepada sistem keluarga dan sosial budaya. Hal ini kerana pendekatan ini menafikan bahawa sesetengah masalah klien bukan berpunca daripada klien itu sendiri tetapi dari sosial budaya klien seperti tempat tinggal dan keluarga klien. Yang kedua, teori ini mempunyai anggapan bersifat etis iaitu tidak percaya adanya Tuhan dan sama seperti pendekatan humanistik. Namun, anggapan tersebut dinafikan secara tidak benar kerana pengkaji teori kewujudan ini terdiri daripada pelbagai lapisan yang terdiri daripada penganut agama Kristian dan juga pemikir bebas. Sebagai contoh, Kierkegaard dan Tillich merupakan pengasas falsafah teori kewujudan yang menganut agama Kristian. Malah, terdapat juga perbezaan daripada pendekatan humanistik, iaitu pendekatan humanistik lebih menekankan kepada potensi manusia, manakala teori kewujudan menekankan pentingnya memahami kewujudan dan kematian. Yang ketiga, teori kewujudan dikatakan sebagai pendekatan yang pesimis kerana melihat cabaran-cabaran dalam hidup adalah sebahagian daripada dunia kehidupan yang harus diterima. Hal ini dinyatakan apabila klien perlu memahami bahawa kesakitan yang dihadapi adalah sebahagian daripada kegembiraan. Justru itu, manusia akan dapat menerima apa yang dilalui dalam kehidupannya sama ada secara positif atau negatif. Yang keempat, teori ini dilihat hanya sesuai kepada klien yang mempunyai daya intelektual yang tinggi. Hal ini kerana teori kewujudan lahir daripada falsafah kewujudan yang dianggap tidak mudah untuk memahami falsafah itu sendiri. Secara kesimpulannya, teori kewujudan ini tidak mempunyai prinsip, teknik dan pendekatan yang khusus dan bersistem seperti teori yang lain. Teori kewujudan ini sesuai digunakan kepada klien normal, bermaksud klien yang tidak dikategorikan sebagai pesakit psikotik atau skizofrenia. Mempunyai asas kepercayaan yang sama iaitu memberikan fokus kepada kepentingan anxiety, nilai kebebasan, tanggungjawab dan penciptaan makna dalam kehidupan.